Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan kita punya topik iaitu jenis pertumbuhan. Kelas yang sebelumnya kita dah belajar berkenaan jenis tisu-tisu tumbuhan yang ada pada tumbuhan. Hari ini kita nak tengok dua jenis pertumbuhan yang berlaku pada tumbuhan. Kita tengok yang pertama. Dua jenis pertumbuhan yang berlaku pada tumbuhan iaitu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ni pertumbuhan yang pertama. Manakala pertumbuhan yang kedua yang berlaku pada tumbuhan adalah pertumbuhan sekunder. Kita tengok apa perbezaan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ni adalah pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan. Yang mana ia dialami oleh semua tumbuhan yang melibatkan penambahan panjang, batang dan akar. Senang cerita, pertumbuhan primer ni menyebabkan tumbuhan memanjang. Manakala pertumbuhan sekunder, dia berlaku pada kebanyakan tumbuhan eudicot dan sebahagian tumbuhan monocot. Awak pernah biasa kan dengar perkataan monocot ataupun monocotyledon. Untuk eudicot, ini adalah merujuk kepada eudicotyledon. Kalau sebelum ni awak kenal sebagai tumbuhan dicotyledon. Tujuan pertumbuhan sekunder ni adalah untuk menambah diameter batang dan akar. Maksudnya senang cerita, pertumbuhan sekunder ni menyebabkan tumbuhan melebar. Kita tengok pertumbuhan primer dulu. Pertumbuhan primer berlaku pada meristem apex. Pernah dengar kan perkataan ni dalam kelas sebelum. Meristem apex ni berada pada hujung pucuk dan hujung akar. Kalau awak perhatikan dalam gambar rajah ni, yang warna biru-biru ni. Ini adalah lokasi meristem apex yang terletak di hujung pucuk dan hujung akar. Sel-sel meristem ni dia giat mengalami pembahagian, pemanjangan dan pembezaan. Hasil daripada ni menyebabkan tumbuhan makin lama makin memanjang. Kita tengok pertumbuhan primer pada hujung pucuk. Primordium daun dan primordium tunas membentuk pucuk baru. Kalau awak perhatikan kan, bahagian primordium ni berhampiran dengan meristem. Pucuk-pucuk baru akan bertumbuh menyebabkan pokok ni akan tinggi, semakin tinggi. Manakala pada hujung akar, bahagian jidal akar akan menjadi haus apabila menembusi tanah. Akar ni dia akan sentiasa memanjang menembusi tanah. Sel-sel jidal diganti dengan sel meristem. Senang nak faham, pertumbuhan primer pada akar ni menyebabkan akar semakin memanjang. Tujuan dia memanjang adalah untuk mencari air, mendapatkan air. Itu pertumbuhan primer. Untuk pertumbuhan sekunder, dia terhasil daripada pembahagian sel meristem lateral. Ingat lagi tak, meristem lateral ni adalah meristem yang berada di sisi. Pada batang dan akar. Meristem lateral ni, pada meristem lateral ni kita boleh tengok dia ada dalam pada dua lokasi iaitu di cambium vascular dan cambium gabus. Cambium vascular dia punya lokasinya adalah di antara tisu xylem dan tisu phloem. Ni biasalah yang awak belajar masa di menengah rendah. Ini adalah phloem. Ni satu berkas vaskular. Satu berkas vaskular dia ada phloem dan dia ada xylem. Dan di bahagian tengah-tengahnya adalah tisu cambium. Kita panggil dia cambium vascular sebab dia berada di dalam berkas vaskular. Manakala cambium gabus pula dia berada di bawah, betul-betul di bawah lapisan
epidermis. Okey, ni lapisan luar ni epidermis. Okey, betul-betul di bawah lapisan epidermis ni ada cambium gabus yang awak tengok warna putih ni. Okey, ini adalah cambium gabus. Okey, kita tengok pertumbuhan sekunda pada batang. Okey, kalau dalam gambar rajah ni dia ada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Okey, kalau kita perhatikan secara kasarnya lah, okey, dalam gambar rajah ini, okey, apabila pertumbuhan sekunda berlaku pada batang, dia akan menyebabkan diameter batang semakin bertambah. Kalau awak tengok kat sini ni punya batang pada tahun pertama ni dia kurus je, halus je. Okey, masuk tahun kedua saiznya makin, diameternya semakin bertambah. Okey, masuk tahun ketiga, diameternya lagi bertambah, semakin bertambah. Sebab apa? Sebab batang ni mengalami pertumbuhan sekunda. Okey, dalam pertumbuhan sekunda, dia akan membentuk xylem sekunda dan phloem sekunda. Macam mana terbentuk? Dia terbentuk daripada cambium gabus yang ada di antara xylem primer dan phloem primer. Okey, dia macam ni. Okay, dalam satu berkas vaskular ni, okay, yang asalnya, okay, dia ada phloem. Yang bahagian luar phloem. Okay, yang bahagian dalam, hampiran dengan tengah batang tu, xylem. Okay, di antaranya adalah cambium. Sorry. Okay, ini adalah cambium. Okay, cambium ni adalah sel yang aktif membahagi. Okay, sel yang aktif membahagi. Jadi, saiz cambium ni makin lama dia makin tebal lah. Okay, dan sel cambium ni dia akan tumbuh ke arah luar dan ke arah dalam. Okay, untuk menolak xylem dan phloem primer tadi. Ini xylem primer, ini phloem primer. Primer ni maksudnya yang mula-mula tumbuh, yang terbentuk waktu pertumbuhan primer dulu. Okay, jadi cambium ni merupakan sel yang aktif membahagi kan. Okay, jadi sel cambium, tisu cambium yang berada berhampiran dengan xylem, dia akan membahagi dan membeza membentuk xylem sekunda. Okey, manakala tisu cambium yang berada berhampiran dengan phloem primer tadi, dia akan terus membahagi membentuk phloem sekunda. Okey, tapi dalam arah yang berlawanan. Kalau phloem sekunda dia akan terbentuk ke arah luar, xylem sekunda dia akan terbentuk ke arah dalam. Okey, phloem primer dia tertolak lagi keluar, xylem primer tertolak ke dalam. Okey, kita tengok secara detailnya pertumbuhan sekunda pada batang. Okey, seperti yang awak dah tahu sebelum ni, cambium ni dia terletak di antara xylem dengan phloem. Okey, jadi untuk memulakan pertumbuhan sekunda, cambium vaskular ni akan mengalami mitosis secara aktif. Okey, dan dia akan membentuk gelang. Okey, kalau perhatikan kat sini, dia dah membentuk satu gelang. Okey, dan gelang ni dia akan membahagi pada dua arah. Okey, satu arah luar, satu arah dalam. Okey, gelang cambium, tisu cambium yang membagi ke arah dalam, dia akan membentuk xylem sekunda. Manakala tisu cambium yang membahagi ke arah luar, dia akan membentuk phloem sekunda. Okey, jadi hasilnya
Okey, xylem primer. Xylem primer yang mula-mula terbentuk tadi ni. Masa pertumbuhan primer dia akan tertolak ke dalam. Ke tengah yang kita panggil dia empuluh. Empuluh ni bahagian tengah lah. Okey, empuluh. Manakala phloem primer pula. Yang mula-mula tadi, phloem yang mula-mula terbentuk tadi dia tertolak ke bahagian epidermis, ke bahagian luar. Okey, dan bila makin lama makin tertolak, tisu xylem primer ni akan dimampatkan membentuk lapisan kayu yang kuat. Okey, dan dinding salur xylem ni akan ditebali dengan lignin untuk memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan nak jadikan struktur batang itu kuat. Okey, apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, pertambahan lilitan berlaku. Okey, pertumbuhan ni dia akan sentiasa berlaku. Okey, xylem sekunder ni akan sentiasa tumbuh dan ditolak ke dalam. Hasilnya pertambahan lilitan batang akan berlaku. Maksudnya diameter batang bertambah. Okey, bila berlaku pertambahan saiz di bahagian dalam, okey, lapisan epidermis yang ada kat luar ni, okey, baju dia tu. Okey, bila awak membesar kan, awak pakai baju yang sama, lama-lama baju awak akan ketat dan koyak kan. Okey, sama juga dengan epidermis ni. Saiznya asal sama. Okey, bila struktur bahagian dalam, tisu-tisu bahagian dalam bertambah, okey, menyebabkan epidermis bahagian batang ni akan meregang dan retak. Dia akan pecah lah. Okey. Okey, bila epidermis ni pecah, dia akan menyebabkan tisu yang ada kat dalam ni terdedah kepada persekitaran luar. Dia mungkin terdedah kepada serangan serangga ataupun patogen. Jadi tak baguslah untuk tumbuhan. Okey, jadi sel gabus. Sel gabus. Cambium gabus tadi yang ada di bawah epidermis ni akan membentuk sel gabus dan korteks. Okey, awak kena ingat cambium gabus ni dia akan membahagi pada dua arah juga. Satu arah luar dan satu arah dalam. Okey, cambium gabus yang membahagi ke arah luar dia akan membentuk sel gabus. Okey, tujuan adanya sel gabus tadi adalah untuk melindungi batang daripada serangan serangga. Tadi epidermis dah pecah kan, dah merekah. Jadi sel-sel gabus ni berfungsi sebagai lapisan perlindungan untuk melindungi batang daripada serangan serangga dan patogen. Disebabkan epidermis tadi dah merekah. Okey, manakala cambium gabus yang berada di bahagian dalam akan membentuk struktur yang kita panggil dia korteks yang berada di antara bekas vaskular ni. Okey, kita tengok pula pertumbuhan sekunder pada akar. Dia lebih kurang sama sahaja macam pertumbuhan pada batang. Okey, perhatikan kat sini. Kita tengok dia punya cambium vaskular. Okey, akar ni struktur dia berbeza sedikit berbanding dengan batang tadi. Okey, cambium vaskular yang ada ni. Awak nampak kat sini ada 4 kan? Okey, ada 4 kat sini. Cambium vaskular aktif membentuk satu gelang yang lengkap. Tadi awak tengok dia tak cantum kan? Okey, sekarang dia dah bercantum. Okey, dia aktif membentuk satu gelang yang lengkap. Okey, sel gelang cambium ni sama juga dia akan membahagi ke arah pada dua arah, satu arah dalam, satu arah luar. Okey, yang membahagi ke arah dalam dia akan membentuk xylem sekunder. Yang membahagi ke arah luar dia akan membentuk phloem. Awak faham macam ni lah. Kalau kat dalam mesti xylem. Kalau kat luar mesti phloem. Okey, aktiviti cambium. Aktiviti apa? Aktiviti cambium tadi. Cambium yang sedang membahagi tadi.
akan menjadikan akar semakin lama semakin tebal. Okey, kambium gabus yang berada di bawah epidermis juga aktif membahagi membentuk sel gabus. Tujuannya sama adalah untuk memberikan perlindungan kepada tisu akar. Okey, itu adalah pertumbuhan sekunder pada tumbuhan eudicot. Okey, ada sesetengah tumbuhan monokot. Okey, tumbuhan monokot ni adalah tumbuhan kebiasaannya adalah tumbuhan yang tidak berkayu lah. Okey, contohnya adalah aloe vera, agave, dan dracaena juga mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, biasanya tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder ni mempunyai jangka hayat yang panjang. Kalau macam aloe vera, agave dengan dracaena ni dia punya jangka hayat lebih panjang berbanding dengan tumbuhan monokot yang lain. Okey, jadi dia mengalami pertumbuhan sekunder. Okay, cikgu harap awak jelas ya setakat ini berkenaan dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okay, kita tengok apa kepentingan pertumbuhan primer. Okay, pertumbuhan primer tadi adalah untuk apa? Untuk menambah ketinggian. Okay, senang cerita untuk tumbuhan ni membesar sehingga dia mencapai saiz matang. Okay, tujuan yang pertama yang paling penting adalah untuk membenarkan pemanjangan pokok untuk mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak. Awak tahu kan tumbuhan dia akan menjalankan fotosintesis, okay, dan memerlukan cahaya matahari untuk tujuan tersebut. Okay, jadi struktur tumbuhan itu sendiri perlu memanjang untuk membolehkan dia mendapat cahaya matahari yang maksimum. Okay, selain daripada itu memberikan sokongan kepada tumbuhan herba dan tumbuhan muda. Selain daripada tu, hasil daripada pertumbuhan primer tadi dia akan membentuk phloem primer dengan xylem primer. Yang mana phloem ni penting untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian tumbuhan lain. Okay, bila kita sebut mengangkut, mesti nyatakan dari mana ke mana. Okay, manakala xylem primer yang terbentuk, okay, tujuannya adalah untuk mengangkut air dan garam mineral, okay, dari akar ke seluruh bahagian tumbuhan, ataupun boleh juga awak tulis dari akar ke daun. Okay, itu adalah antara kepentingan pertumbuhan primer. Okay, manakala untuk pertumbuhan sekunder, apa dia punya kepentingan? Okay, awak tahu kan pertumbuhan primer tadi dia punya kepentingan adalah untuk menambahkan ketinggian. Okay, bila pokok tinggi, makin lama makin tinggi, dia menjadikan pokok itu tidak stabil. Okay, jadi tujuan pertumbuhan sekunder ni adalah untuk memberi kestabilan, kesesuaian dengan ketinggian. Dia tak adalah tinggi kurus sahaja. Dia akan melebar sesuai dengan punya ketinggian. Okay, selain daripada itu, ia memberi sokongan mekanikal kepada pokok. Kalau awak perhatikan tadi, waktu pertumbuhan sekunder dia menghasilkan struktur yang berkayu. Okay, struktur berkayu ni keras. Jadi dia memberikan sokongan mekanikal kepada pokok. Okay, jadi tak adalah pokok tu patah ke apa kena apabila ditiup angin yang kuat. Ataupun apabila ada haiwan ke naik atas tu kan, dia tak patah, tak mudah patah. Okay, selain daripada tu, disebabkan saiz tumbuhan ni bertambah, jadi dengan adanya pertumbuhan sekunder, dia akan menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan phloem sesuai dengan saiz tumbuhan tersebut. Okay, menggantikan tisu xylem dan phloem yang tua dan rosak. Okay, tisu ni benda hidup. Okay, jadi dia adalah jangka hayatnya, yang mana dia akan jadi tua dan rosak. Okay, jadi tujuan pertumbuhan sekunder ni adalah untuk menggantikan tisu xylem dan phloem yang tua dan rosak. Okay, selain daripada tu, dia akan menghasilkan kulit kayu yang kuat. Hasil daripada pertumbuhan sekunder ni, dia akan menghasilkan struktur yang berkayu. Okay, struktur berkayu ni penting untuk mengelakkan kehilangan air berlebihan, untuk mengelakkan kecederaan fizikal dan serangan daripada patogen. Kalau awak masih ingat yang tadi tu, bila berlaku pertumbuhan sekunder, bahagian epidermis akan pecah. Okay, jadi pertumbuhan sekunder ni pentinglah untuk mengelakkan kehilangan air berlebihan, kecederaan fizikal dan serangan patogen. Macam mana nak elakkan serangan patogen? Dengan adanya pertumbuhan kambium gabus tadi. Okay, dan memberikan peluang tumbuhan untuk hidup lebih lama untuk membiak.
Cikgu harap awak jelas je berkenaan dengan kepentingan pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Okey, tugasan hari ini. Okey, untuk tugasan hari ini, yang pertama cikgu nak awak buat perbandingan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Unicode. Awak boleh rujuk awak punya buku teks muka surat 15 untuk tujuan tersebut. Selain daripada tu, homework yang kedua adalah cikgu nak awak kenal pasti apa kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Juga ada dalam buku teks awak muka surat 16. Jadi awak boleh rujuklah awak punya buku teks untuk jalankan awak punya tugasan. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.